Baiklah, video kali ini saya akan ceritakan gangguan misteri ketika balik ke kampung. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ali Bosco. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik, jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, video kali ini saya ingin kongsikan pengalaman seorang wanita, yang bernama Ayu. Dia kongsikan cerita ni dan menurut ceritanya ia adalah kisah benar. Menurut Ayu, cerita ni semasa dia umur 13 tahun. Ketika tu dia mengikuti keluarganya untuk balik ke kampung. Jadi masa dia kecil tu, masa dia remaja lah 13 tahun, untuk balik ke kampungnya kena melalui sungai. Jadi kena naik perahu lah. Jadi kampungnya tu terletak di kawasan pulau. Si Ayu ni seronok lah dapat balik kampung atuk dan neneknya. Siapalah nak gembira. Tambah-tambah kalau balik tu pada waktu hari raya, memang suasana hari raya ni memang meriah lah. Terutama di kawasan kampung. Sebab suasana kampung ni dia agak berbeza dengan kawasan bandar. Tali persaudaraan keluarga tu sangat rapat, sama ada dengan keluarga ataupun dengan jiran-jiran rumah. So, kalau hari raya apa, memang best, memang mantap. Kalau saya pun dulu masa kecil, hari raya adalah hari yang paling gembira ditunggu-tunggu masa kanak-kanak dahulu. Jadi begitu juga dengan si Ayu ni. Jadi bukan keluarga si Ayu saja yang pulang ke kampung, tapi ramai lagi adik-beradik mak ayahnya pun turut sama balik ke kampung. Jadi berkumpullah satu keluarga di rumah atuk dan nenek si Ayu ni. Jadi dia agihkanlah yang perempuan akan tidur di kawasan bilik dan yang lelaki akan tidur di ruang tamu. Memang penuh lah. Jadi biasalah sebelum persiapan hari raya pastinya ada aktiviti masak lemang. Yang kanak-kanak main mercun, main meriam bulu. Dan memang seronoklah hari raya, yang kanak-kanak remaja akan bermain dengan sepupu-sepupu mereka. Sementara menunggu ke hari raya yang menjelma tiba. Namun begitu, satu kejadian yang tidak disangka berlaku pada ketika itu, di mana tiba-tiba ada orang meninggal dunia di kampung tersebut. Dan kebetulan atuk si Ayu ni kira macam orang penting lah di kampung tu. Dan orang kampung datang ke rumah atuk si Ayu ni dan beritahu bahawa ada seorang perempuan di hujung kampung meninggal dunia. Dan orang kampung memanggil atuk si Ayu ni untuk sama-sama turut menguruskan jenazah orang meninggal tersebut. Jadi atuknya mendengar saja ada orang meninggal tu, muka atuknya berubah. Muka atuknya berubah. Tidak tahu kenapa. Dan atuknya bagi tahu ayahnya lah untuk ikut turut sekali. Dan masa tu si Ayu macam heran lah, kenapa macam kalau orang meninggal ni, kalau orang meninggal lah standard, biasanya kita akan rasa sedih, sayu, macam takziah kan, macam sedih. Tapi orang yang meninggal ni, atuk si Ayu ni terkejut, muka yang terkejut. Muka yang macam terkejut. Jadi hairan lah, si Ayu ni hairan, apa hal pula atuk ni orang meninggal dia terkejut. Jadi dia fikir positif lah, mungkin mereka tidak sangkakah perempuan tu meninggal. Jadi atuk dan ayah si Ayu ni pun pergilah mengurus jenazah. Jadi mereka tidak pedulilah, remaja kanak-kanak, mereka teruskan bermain, teruskan persiapan suasana sambutan hari raya. Tidak lama kemudian atuk dan ayah si Ayu pun pulang, pulang ke rumah dan mengarahkan semua untuk tidur. Tidur dengan segera. Jadi si Ayu pun macam tak puas hati lah. Alah ya, masih awal ni, kita nak gembira lagi. Tapi atuknya bertegas, malam ni semua kena tidur awal, tutup pintu, tutup tingkap, kita kena tidur awal. Macam Diorang pelik lah, kenapa pula tiba-tiba atuk dengan ayah suruh
tidur awal ni kan. Masih si Ayu ni masih tidak puas hati dan membebel lah. Tak mau, masih awal lagi, masih nak main. Tapi ayahnya bertegas, Ayu, dah Ayu. Kalau ayah cakap tidur. Jadi dalam keadaan tidak puas hati, si Ayu pun yang macam membentak, kata orang lah, macam yang tidak puas hati. Tapi mau tidak mau, atuk dan ayahnya mengarahkan mereka untuk tidur awal. Okey, jadi semua lampu rumah ditutup dan semua orang bersiap untuk tidur awal. Dan si Ayu ni, dia cuba curi-curi dengar lah. Okey, curi-curi dengar semasa dia pergi tandas. Dia curi-curi dengar apa perbincangan atau ayahnya dengan mak mereka. Okey, dia cuba curi-curi dengar. Dan bila dia dengar, rupa-rupanya orang yang meninggal, wanita yang meninggal dunia pada waktu itu adalah dikatakan seorang pengamal ilmu hitam. Guys, jadi memang perempuan tu, wanita tu, tersohor di kampung tersebut seorang pengamal ilmu hitam. Dan dikatakan, diceritakan yang didengar lah, saya didengar, kematian wanita tersebut sangat ngeri dan menakutkan. Dan atuknya berkata kemungkinan akan berlaku sesuatu yang tidak diinginilah di kampung ni, kerana ilmu sihir wanita tersebut mungkin akan mencari pewaris. Mencari pewaris siapa yang akan macam mewarisi ilmu hitam perempuan tersebut. Barulah si Ayu rasa macam yang takutlah. Dia cakap, patutlah ayah dan atuk beria suruh orang tidur. Dan belum pun sempat mereka macam bersiap untuk tidur, baru kemas-kemas katil, baru kemas cadar, tiba-tiba satu ketukan pintu yang sangat kuat. Semua satu rumah dorang macam mata dorang terus tertumpu kepada pintu rumah. Bom. Jadi si Ayu pun pergi segeralah mau buka pintu tu, tapi atuknya teriak dari dapur, "Jangan Ayu, jangan." Dia cakap, "Jangan buka." Si Ayu pun terkejutlah. Kenapa pula atuk cakap jangan buka? Ketukan tu masih kuat lagi. Bom. Memang sangat bising lah. Semua orang masa tu macam berdebar. Atuknya cakap jangan buka Ayu. Yang ketuk tu bukan manusia. Si Ayu pun yang biar betul dia cakap. Jadi si Ayu ni dia tidak puas hati. Biasalah dia ni macam kanak-kanak atau remaja ni, dia macam ada sifat ingin tahu. Sifat ingin tahu. Dia cakap, betul kan ni? Kenapa atuk nak suruh buka? Jadi si Ayu pergi ke tepi tingkap untuk tengok betulkah tiada orang ketuk pintu tersebut. Pintu masih berketuk. Dan si Ayu dari tingkap dan cuba lihat siapa yang ketuk pintu. Dan bila si Ayu lihat dari tepi tingkap, guys, tidak ada orang ketuk pintu, tapi pintu ketukan pintu tu kuat, tapi tidak ada orang. Si Ayu tengok, dan bila si Ayu nampak tidak ada orang, dia lari terus pergi tempat ayah dia dan beritahu, ayah, ya betul ayah, tiada orang yang ketuk pintu. Siapa tu ayah? Atuknya dalam keadaan yang macam pucat kan, macam lain lah. Atuknya cakap yang ketuk tu adalah ilmu sihir wanita yang meninggal tersebut. Dia kena cari pewaris ilmu sihir tersebut, dan kemungkinan besar dia ingin cari atuk untuk mewarisi ilmu sihir tersebut. Jadi jangan buka. Jadi mereka biarkanlah, dan ketukan tu lama-lama terhenti. Dan mereka senyap. Dan di situ si Ayu terus takut dan terus, yalah, malam ni tidur awal. Jadi semua pun tidur awal. Dan malam tu memang agak seram lah bagi keluarga di rumah si Ayu ni. Di rumah atuk si Ayu ni. Dan malam tu si Ayu tu pun tidak dapat tertidur kerana kejadian ketuk pintu tu lah. Kira dia macam trauma lah ya, trauma macam yang, apa yang aku nampak tadi, dia cakap begitu kan.
Tidak lama kemudian dia dengar bunyi cakaran dari bawah kolong. Biasalah rumah kampung ni dia ada bawah kolong. Okey. Dia dengar bunyi yang macam menggaru-garu dari belakang. Jadi dia terbangun lah Ayu. Si Ayu ni bangun. Dia teriak lagi nama ayah. Ayah, dia cakap. Macam ada orang cakar dinding kita di bawah, ayah. Shh, ayah dia cakap, diam, jangan bising. Dia dengar yang lepas tu si Ayu ni terdengar lagi bunyi suara orang minta tolong dalam keadaan sedih. Mungkin macam tolong. Lepas tu si Ayu cakap, siapa pula minta tolong di luar ni? Kemudian si Ayu panggil lagi ayah dia. Mak dia cakap, sudah, jangan, itu bukan manusia, itu syaitan. Mak dia cakap. Lepas tu atuk si Ayu pun bangun dan beritahu ayahnya. Dia cakap, ini tidak boleh jadi ni, dia cakap. Ya, benda ni memang mengganggu kita. Jadi si atuk si Ayu dan ayahnya ni mengambil inisiatif untuk baca ruqyah, ya, baca ruqyah untuk melindungi rumah mereka daripada gangguan makhluk tersebut, ya. Dan mereka masih dengar lagi bunyi orang meminta tolong macam suara orang perempuan, dan si Ayu dengar ketika itu. Dan atuk dan ayahnya terus membaca doa di setiap sudut rumah mereka. Dan tidak berapa lama kemudian suara meminta tolong tu senyap. Dan ia tidak berakhir di situ, guys. Tiba-tiba selepas saja bunyi orang yang minta tolong tu tidak ada, tiba-tiba dari atas zinc, bunyi benda yang jatuh yang bam, bam, dan kemudian dengar bunyi seperti orang berlari di atas zinc. Semua orang terkejut, satu rumah terbangun, tidak dapat tidur, satu keluarga mereka di rumah, di rumah tersebut. Dan atuk dan ayah si Ayu ni pun yang Astagfirullahalazim. Mereka teruskan bacaan doa dengan kuat. Ayah si Ayu ni terpaksa azan. Azan, Allahu Akbar, Allah. Bunyi larian dari atas zinc tu masih atuknya terus baca doa ruqyah, ayahnya terus azan. Sampai saja selesai azan, baru bunyi larian di atas zinc tu senyap. Dan si Ayu yang betul-betul di situ dia rasa ketakutan, dan dia minta penjelasan daripada ayahnya. Ayah, apa tu ayah? Apa yang mengganggu kita malam ni, ayah? Akhirnya atuknya buka suara, ya. Atuknya memberitahu perkara sebenar. Atuknya cakap, tadi ada orang meninggal, dia cakap. Dan menurut orang kampung, wanita yang meninggal itu seorang pengamal ilmu sihir. Dan ilmu sihir ni ilmu sihir perempuan tersebut tidak dapat diwarisi, dan dia terpaksa mencari pewaris untuk diturunkan ilmu tersebut. Namun tidak ada orang yang berani untuk mengambil ilmu sihir tersebut. Dan ilmu sihir tersebut, ilmu sihir perempuan tersebut memilih atuk si Ayu tu untuk mewarisi. Namun atuk si Ayu ni tidak mau mewarisi. Sebab itulah atuknya cakap sihir tersebut mengganggu rumah atuknya. Jadi barulah si Ayu tahu perkara yang sebenar. Dan si Ayu rasa macam tak percayalah benda ni, sebab perkara tersebut memang berlaku di depan matanya. Dan malam tersebut mereka satu keluarga tidak cukup tidur kerana gangguan tersebut. Si Ayu dapat berita daripada atuk dan ayahnya bahawa kubur perempuan tersebut yang sudah ditanam berlubang. Berlubang, guys, macam seperti orang gali, tapi atuknya cakap lubang itu memang lubang lah, ya. Dan menurut atuk, cerita atuknya, kemungkinan roh dia bangkit daripada kubur tersebut. Mungkin cerita ni betul, mungkin cerita ni tidak betul. Tapi orang yang mengamalkan ilmu sihir ni, kalau dia meninggal, memang hidup dia akan sengsara. Mungkin itu balasan Tuhan akibat dia mengamal ilmu sihir, ilmu syirik. Dan akibatnya
Yes, itulah yang mendapat. Memang orang yang akan mengamalkan ilmu sihir ni, dia akan cari pewaris untuk mewarisi ilmunya tersebut. Dan kalau ilmu sihirnya tidak dapat diwarisi, guys, sebab itu dia mencari orang yang sesuai untuk diwarisi. Dan menurut cerita orang zaman dahulu ni mereka mengamalkan ilmu sihir untuk melawan penjajah, untuk melawan musuh. Itu zaman dahululah. Wallahu alam. Okey. Tapi dalam Islam, sihir tu syirik. Okey, syirik tu menempah neraka. Jadi jangan amalkan ilmu-ilmu sihir ini, ya. Walaupun kamu cakap ilmu sihir tu untuk mempertahankan diri, untuk melindungi diri. Sedangkan dalam Islam, kalau kita ingin melindungi diri kita, kita hanya minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengamalkan ilmu sihir, maksudnya kita menduakan Allah. Okey, dan itu boleh dikategorikan sebagai syirik. Jadi guys, setakat itu saja kisah seram saya untuk kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Ali Bosku, Assalamualaikum.